Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan kajian saya ke atas kajian ketiga Ustaz Mohsin tentang dalil-dalil bid'ah hasanah. Kita masuk kepada dalil kedua. Kita masuk dalil kedua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh lihat skrin di hadapan saya, sebuah hadis yang masyhur, salah satu hadis kelima daripada hadis 40 Imam An-Nawawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang tidak berada di atasnya tuntutan kami, tidak ada berada atas suruhan kami, maka ia tertolak. Kemudiannya Ustaz Mohsin menggunakan kaedah mafhum mukhalafah, berarti sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang ada tuntunannya daripada kami, maka ia diterima. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ulangi, mafhum mukhalafah memang merupakan salah satu kaedah yang ada dalam ilmu usul fiqh. Tapi jika kita semak dalam kitab-kitab ilmu usul fiqh, apabila membicarakan kaedah ini, ada syarat-syaratnya. Dan syarat yang pertama ialah kaedah itu tidak boleh bertentangan dengan nas-nas Al-Quran ataupun sunnah yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan ataupun maqasid, objektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini adalah supaya semua umat Islam tidak beramal ibadah melainkan dengan ibadah yang ada tuntunannya, ada suruhannya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baik daripada sunnah baginda maupun daripada Al-Quran. Ia bukanlah untuk dibuat maksud yang di sebaliknya. Kalau kita nak buat amalan-amalan sendiri tetapi ada dalil-dalil umum, maka boleh saja, ya. Sebab maksud yang di sebaliknya itu adalah hanya teori ataupun pandangan manusia dan ia tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil agama yang lain. Apakah dalil-dalil itu? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah, saya telah menghimpun sekian banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang melarang bid'ah dan semua bid'ah dalam syariat Islam, baik dari sudut akidah maupun ibadah. Boleh rujuk, ya tuan-tuan dan puan-puan, buku itu boleh dimuat turun secara percuma, edisi PDF dari laman web saya hafizfirdaus.com, atau boleh dibeli edisi bercetak di Shopee. Cari saja tajuk 90 pelajaran, akan keluar buku ini, tetapi pilih penjualnya Santai Ilmu. Itu pencetak yang asal. Adapun penjual yang lain, mereka beli daripada Santai Ilmu dan kemudian mereka jual semula dengan harga yang lebih tinggi. Bagi yang suka tonton video, dalam saluran YouTube saya, lihat playlist, ada playlist penjelasan buku 90 pelajaran tentang bid'ah. Jadi di situ ada video-video di mana saya membedah buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Sila rujuk di sana, tak perlu saya ulang-ulang lagi, ya. Baik, apabila mengemukakan hadis ini, Ustaz Mohsin memberi rujukan ataupun menukil daripada kitab Fathul Bari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Mari kita rujuk kepada kitab ini dan lihat sejauh mana kejujuran, ketepatan nukilan Ustaz Mohsin, ya. Jadi di hadapan skrin saya sekarang ini ialah kitab Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar, edisi Maktabah Syamilah. Lihat jilid 5 muka surat 302. Jilid 5 muka surat 302. Ini hadisnya dan syarahannya itu di bawah. Saya adjust. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wa hazal hadisu ma'dudun min usulil islami wa qa'idatun min qawaidihi fa inna ma'nahu man ikhtara'a fid dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yaltafatu ilaihi. Hadis ini adalah daripada pokok agama, pokok Islam dan salah satu kaedah daripada kaedah-kaedah Islam. Dan sesungguhnya maknanya adalah sesiapa yang mencipta dalam urusan agama ni apa yang tidak dipersaksikan, tidak memiliki bukti
daripada salah satu asas daripada asas-asas agama, maka ia tidak diambil kira, ia tidak dipandang. Ringkasnya, ia tertolak. Tapi ya, lihat ya, seterus adalah kata-kata Imam An-Nawawi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk kepada video Ustaz Mohsin, ada saya kemukakan di bawah. Setelah beliau membaca kata-kata yang awal ini, terus ada sambungan yang berbeza. Apakah sambungan itu? Sambungan itu di muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya bermula dari sini. Tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah lompat. Kalau nak lompat tak apa, bagilah tahu. Kenapa dilompat tapi buat senyap saja? Okey, dan apa yang dilompatnya tu? Antaranya adalah kata-kata Imam An-Nawawi. Kata-kata ini boleh dirujuk dalam kitab beliau juga, Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Qala An-Nawawi, hadis ini. Okey, kita pergi ke muka surat seterusnya. Sepatutnya dihafal. Sepatutnya dihafal dan digunakan bagi membatalkan perkara-perkara mungkar dan disebarluaskan penggunaannya sebagai dalil dalam membatalkan perkara-perkara mungkar itu. Perkara kenyataan ini sudah tentulah tidak disukai oleh para pencinta bid'ah. Okey, baik. Jadi kesalahan pertama ialah apabila menukil kata-kata Al-Hafiz Ibn Hajar, beliau lompat daripada muka surat sebelumnya terus ke sini. Kemudiannya, apabila Ustaz Mohsin membaca kata-kata yang ini, beliau berkata, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata sekian-sekian-sekian. Padahal ini bukanlah kata-kata Ibn Hajar, tetapi Ibn Hajar menukil daripada seorang tokoh. Nampak sini? Wa kazalika wa qala At-Tarqi. At-Tarqi ini adalah seorang tokoh kurun ke-6 Hijrah. Okay, kurun ke-6 Hijrah yang nama penuhnya Abu Al-Abbas Ahmad bin Sabit bin Muhammad At-Tarqi, wafat tahun 511 Hijrah. Beliau sedang menjelaskan dan ini termasuk penjelasan beliau. Baik, kesalahan yang ketiga, saya telah sebut sebelum ni, para pecinta bid'ah apabila menukil daripada para ulama, mereka tak suka untuk kemukakan juga contoh-contoh bid'ah yang disebut oleh ulama itu, kerana contoh bid'ah itu sangat tidak kena dengan bid'ah yang cuba mereka justifikasikan dengan kata-kata ulama itu, ya. Mereka selalu guna apabila mereka membuat bid'ah dari aspek akidah, mereka buat bid'ah dari aspek ibadah. Bila kita tegur, mereka kata, jumhur ulama membahagikan bid'ah kepada dolalah dan hasanah, dan ini adalah bid'ah hasanah. Apabila dikatakan apakah dalilnya, mereka beri nukilan-nukilan para ulama, tetapi contoh yang dikemukakan oleh para ulama tersebut disembunyikan dan didiamkan. Dan ini termasuklah satu contoh, ya. Baik, ini memang kata-kata At-Tarqi, wa mafhumuhu anna man amila amalan alaihi amrus syar'i fahuwa sahihun. Dan maksudnya bahawasanya sesiapa yang beramal dengan amalan yang ada atasnya tuntutan syariat agama, maka ia sah. Maka sahih di sini sah sebagai lawan kepada raddun yang tertolak tadi tu, ya. Kemudian diberi contoh yang didiamkan oleh Ustaz Mohsin. Misalnya, contohnya, seseorang yang berkata dalam niat itu, ataupun seseorang yang berkata dalam wuduk itu adalah dengan niat, maka haza alaihi amru syar'i. Dalam pandangan ini, bahawa wuduk itu mestilah dengan niat, adalah ada ke atasnya tuntutan syariat. Dan setiap apa yang atasnya tuntutan syariat, maka ia adalah sah. Tuan-tuan dan puan-puan, berwuduk dengan niat, bukan lafaz niat, ya, dengan niat, ini termasuk dalam perkara agama. Ia bukan bid'ah, bukan bid'ah dolalah, bukan bid'ah hasanah. So, tapi contoh ini didiamkan sahaja, ya. Okey, bukan lafaz niat, ya. Okey, saya biarkan skrin sebentar untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok apa yang saya highlight itu. Okey, yang disembunyikan oleh Ustaz Mohsin. Jadi, 3 kesalahannya dalam membaca kitab. Pertama, melompat tanpa memberitahu kepada para penonton, beliau melompat.
Kedua, kata-kata At-Tarki dikatakan sebagai kata-kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Ketiga, contoh yang diberikan tidak dikemukakan sebab contoh tu nyata-nyata ia bukanlah bid'ah hasanah yang disukai oleh para pecinta bid'ah. Okey, jadi yang akhirnya, yang bawah ni kata-kata Ibn Hajar ya. Wa fihi, dalam hadis itu wa fihi raddun al-muhdasati wa annan nahiyyah yaqtadil fasada li'annal manhiyati kullaha laysat min amrid dini fayajibu radduha. Maka dalam hadis itu terdapat penolakan terhadap perkara-perkara baharu. Perkara-perkara baharu, dan sesungguhnya larangan menunjukkan kepada kerosakan. Maknanya apabila Nabi SAW melarang perkara itu, ialah kerana untuk mengelakkan kerosakan. Yang ini apa kerosakan? Ketulenan agama itu tercemar dengan perkara-perkara baru sehingga orang pun tidak tahu. Orang awam pun tidak tahu antara yang tulen, antara yang dicemari. Kemudiannya apa kerosakan lagi? Amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana perkara yang larang itu, ini kerana setiap perkara yang dilarang itu yang bukan daripada urusan agama, bukan daripada tuntunan agama, bukan daripada suruhan agama, maka wajib untuk menolaknya. Maka wajib menolaknya, kita guna hadis tersebut ya. Hadis itu bukan dalil bid'ah hasanah, tetapi hadis yang kita gunakan untuk menolakkan perkara-perkara baru itu. Okey, saya biarkan skrin untuk tuan-tuan dan puan baca. Jadi ringkasnya sekali lagi saya ulangi, hadis yang dibacakan itu bukanlah dalil bid'ah hasanah kerana mafhum mukhalafah tidak boleh dipakai dalam bagi hadis tersebut ya. Kedua, nukilan daripada Al-Hafiz Ibn Hajar banyak kesilapan yang berlaku sampai-sampai kita hairan. Tertanya-tanya, Ustaz Mohsin ni betul ke dia baca kitab Fathul Bari ataupun dia sedang membaca daripada sumber yang sekunder, sumber yang lain, dan sumber itu tidak amanah dalam menukil daripada kitab Fathul Bari. Kalau demikian, bagi tahu saja saya sedang baca kitab ini saya bacakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Supaya apabila berlaku perkara-perkara seperti ini, maka kesalahan diletak atas pengarang sumber tersebut dan bukannya ke atas Ustaz Mohsin. Tapi kalau Ustaz Mohsin mendiamkannya, seolah-olah beliau yang membaca sendiri kitab Fathul Bari, lalu kita tertanya-tanya kenapa berlaku kesilapan-kesilapan seperti ini. Baik, jadi kesimpulannya oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, ditolak ya semua perkara-perkara baru yang berkaitan dengan agama ya, yang ditolak ya semua perkara-perkara baru dalam agama wajib ditolak dengannya, dengan hadis tersebut. Okey, baik, kita jumpa lagi nanti, kita kupas pula, kita bahas pula dalil ketiga yang digunakan oleh Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab Fathul Bari ini sudah pun diterjemahkan. Dalam bahasa Indonesia ada dua edisi, edisi Pustaka Azam dan juga edisi Pustaka Imam Syafi'i. Sila rujuk ya, sama-sama kita rujuk, sama-sama kita belajar apa kata-kata sebenar para tokoh ya, para imam ya. Sepatutnya kita boleh rujuk kepada ustaz sahaja yang membacakannya. Akan tetapi sayang sekali, tak payah sebutlah ya. Okey. Syarah kepada hadis nombor 2697. 2697. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Kita bahas pula hadis ketiga ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.